Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim Afla bin Abdullah, bernama matrik A172074. Hari ini saya akan membentangkan projek akhir saya, iaitu pembangunan mampan dalam Islam di kawasan Kajang Bangi. Tidak dilupakan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Reza Atik di atas menerima saya untuk menyertai kursus ini. Berikut adalah peta bagi kawasan Kajang Bangi. Di dalam peta ini meliputi di kawasan Bangi dan Kajang, Selangor. Berikut adalah 3 juzuk pembangunan mampan atau lestari yang terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Ketiga-tiga aspek ini adalah saling berhubung dan memerlukan keseimbangan bagi mencapai pembangunan yang mampan dan lestari di salah satu kawasan itu. Berikut adalah pembangunan pada tahun 2027 atau 5 tahun yang akan datang di kawasan Kajang Bangi. Iaitu dari sudut alam sekitar, Bandar Kajang Bangi akan mengamalkan 3R, reuse, reduce, recycle dalam tempoh 5 tahun yang akan datang ini, bagi menjadikan bandar ini bebas dari sampah sarap. Seterusnya, dari segi alam sekitar juga, menganjurkan tanaman di dalam bandar dengan menggunakan kaedah penanaman hidroponik. Kaedah hidroponik lebih jimat kerana tidak memerlukan tanah yang luas ataupun ruang yang begitu besar untuk melakukan penanaman ini. Ia cukup hanya ditanam di belakang rumah atau di hadapan rumah. Seterusnya, dari sudut sosial pula, yang pertama, mencadangkan pembinaan masjid di kawasan yang masih belum ada akses ke masjid. Contohnya di dalam kawasan Kajang atau Bangi yang masih tidak ada jalan atau akses ke masjid, maka dalam tempoh 5 tahun itu akan diadakan plan untuk membina masjid supaya orang ramai dapat akses ke masjid dan mendekatkan diri dengan Allah SWT. Seterusnya adalah dari sudut sosial juga, mencadangkan pembinaan pusat infak atau sedekah untuk insan yang memerlukan. Jadinya, apabila pusat ini ditubuhkan, maka orang-orang yang memerlukan, iaitu daripada fakir miskin, anak yatim akan dapat hasil yang sama seperti orang yang berkemampuan. Dari sudut ekonomi pula, memperbanyakkan pembinaan rumah atau pusat anak yatim melalui tabung zakat. Hasil kutipan zakat, kita akan buat perbanyakkan pusat-pusat anak yatim ini supaya kebajikan anak-anak yatim akan terbela di kawasan Kajang Bangi ini. Seterusnya, membina pusat pendidikan melalui wang pungutan wakaf. Hasil daripada wang pungutan wakaf ini, kami akan membina sekolah, sekolah, madrasah dan pusat pengajian tinggi yang lain bagi menjadikan Bandar Baru Bangi ini ataupun Bandar Kajang Bangi ini pesat dan berilmu. Seterusnya kita lihat pembangunan pada tahun 2052 dan iaitu 30 tahun yang akan datang. Okey, kembali kepada 3 aspek utama ini, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Dari sudut ekonomi pula, Bandar Baru Bangi, Kajang, dalam tempoh 30 tahun akan bebas daripada rasuah dan amalan riba. Sesungguhnya amalan ini adalah perbuatan ini adalah murka di sisi Allah SWT dan patut dihindarkan bagi menjamin kelestarian bandar. Seterusnya, nombor 2, dari segi ekonomi, bandar sifar kadar kemiskinan, iaitu tiada lagi orang yang miskin atau yang meminta sedekah dalam tempoh 30 tahun akan datang di kawasan Kajang Bangi. Dari sudut sosial pula, bandar yang prihatin kepada golongan yang memerlukan seperti miskin dan anak yatim.
Okey, apabila kita sudah mencapai maju dalam tempoh 30 tahun yang akan datang, orang ramai digalakkan untuk memberi sumbangan dengan membantu anak-anak yatim dan fakir miskin dengan memberi mereka peluang pekerjaan ataupun harta yang cukup supaya tiada lagi kadar kemiskinan. Dari segi sosial pula, bandar yang bebas daripada kadar jenayah dan keselamatan penduduk terjamin. Dari sudut sosial, dari 30 tahun akan datang, bandar Kajang Bangi akan bebas daripada jenayah dan tiada siapa yang melakukan perbuatan jenayah itu. Dan penguatkuasaan akan diteruskan seperti biasa. Dari sudut alam sekitar pula, perkenalan kepada penggunaan tenaga solar bagi menjamin kelestarian dari sudut penggunaan tenaga yang bersih. Kita menggunakan tenaga solar bagi menggantikan tenaga elektrik yang kadang-kadang digunakan yang kadang-kadangnya mencemarkan alam sekitar. Jadi tenaga solar ini akan lagi bersih dan lebih selamat untuk alam sekitar. Seterusnya, pembangunan bandar yang lestari bebas daripada pencemaran. Di dalam pembinaan itu, kami akan menetapkan peraturan-peraturan yang ketat jika ingin melakukan sesuatu pembinaan. Mereka perlu memikirkan kelestarian alam dan bebas daripada pencemaran jika ingin membuat sesuatu pembangunan. Okey, maka akhirlah pembangunan Kajang Bangi dalam tempoh jangka masa pendek iaitu 5 tahun dan jangka masa panjang dalam tempoh 30 tahun yang melibatkan unsur ataupun aspek alam sekitar, sosial dan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum.